Assalamualaikum. So hari ni kita nak sambung 2.3 daripada cikgu awak sebelum ni. So siapa yang dah belajar benda ni anggap macam satu revision lah. Okey, 2.3 tajuk dia saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey. So ada beberapa terms yang kita kena biasakan kat sini. So tengok yang dekat buku teks awak ni. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. So semua perkataan-perkataan ni, terms ni, kena tahu lah. Okey, so yang pertama kita tengok apa dia. Yang ini semua orang tahu, habitat. Habitat ni ialah persekitaran, penempatan lah. Okey, habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal suatu organisma. Okey, so dia duduk kat mana lah. Ikan duduk kat mana, burung duduk kat mana, dinosaur duduk kat mana. Okey, yang tu habitat. Okey, yang tu semua cikgu rasa yang tu tak ada masalah. Okey, yang kedua, ni yang kedua, spesies. Selalu kita dengar, ni spesies apa ni? Okey, spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, kita pergi through all semua ni dulu. Okey, sekejap lagi baru cikgu terang satu-satu. Okey, itu spesies. So, macam ni. Spesies dia, kalau berudu-berudu je. Okey, dia tak boleh campur dengan orang lain. Okey. Contoh sekali senang. Okey, cikgu cerita terus lah. Okey, spesies ni katalah kita ada satu kaum Melayu lah. Okey, kaum Melayu. Ni Melayu. So, kita ada kaum India. Okey, so kita ada kaum Cina. Okey, so ini Melayu, ini India, ini Cina. So, ini satu spesies, satu spesies, satu spesies. Okey, ini burung, ini katak, ini tikui. Contohnya lah kan. Okey, so kita ada populasi. Apa dia populasi? Sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup dalam habitat yang sama. So maksudnya kalau kita ada, kat sini kita ada rumah. Rumah dia, so kalau dia Melayu, dalam ni anak dia pun Melayu, mak dia Melayu, adik dia semua Melayu lah. So spesies yang sama lah. Dia duduk satu rumah yang sama. So yang ni, rumah ni kita panggil populasi. Ni pun sama, ni populasi dia. So kalau India, semua India kat dalam ni. Mak dia, adik dia, ni tata. So kalau Cina, semua Cina duduk kat situ. So dia ada dia punya popo, cece, semua duduk kat dalam ni. Okey, so yang ni kita bagi. Yang dalam ni spesies. Spesies duduk kat tempat yang sama, itu populasi. Okey, yang ini kita selalu dengar perkataan community. Apa kita dengar? Kita kata Dewan Komuniti, Pusat Komuniti. Maksud dia semua spesies populasi ni, dia duduk dalam satu taman yang sama. Ni satu rumah India, rumah Melayu, rumah Cina, tapi taman yang sama, jalan sebelah-sebelah je. Itu kita panggil community. Okey, so community ialah beberapa populasi organisma yang berbeza, hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi lah. Saling berinteraksi lah. Pergi rumah dia melawat, pergi main game. Kan? Sekejap lagi, Cina, dia bagi kuih raya, kuih bulan. Macam tu lah. So, saling berinteraksi apa semua. Tapi kita buat kes dalam organisma lah. Ni saya bagi contoh manusia kan. Okey, last sekali, apa dia? Ekosistem. So, ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk segala komponen bukan hidup. Okey, so dalam taman ni kita ada kolam, ada pokok, ada padang bola. So, semua pergi guna tempat yang sama kan. Pergi main bola kat situ, pergi kedai-kedai tu, Cina, Melayu, India pun pergi makan kedai tu apa semua. Okey, kita saling mengguna tepi tanam pokok yang sama ke. Okey, yang itu kita panggil ekosistem lah. So, tengok gambar kat sini. So, boleh nampak. Okey, ini berudu satu spesies dia. Okey, yang ni spesies yang lain. Okey, dia duduk kawasan dia aja. Ini dia punya populasi dia. So, tapi dekat kawasan dia ada juga lava, ada juga ikan, ada juga pokok. So, dia ada komuniti yang lain, dia ada populasi yang lain. So, semua duduk keseluruhan semua ni kita panggil ekosistem lah. Okey, masa tambahan-tambahan. Alright, tu harap-harap faham senang kan? Okey, kita go to the next page. Okey, keseimbangan. Okey, so keseimbangan ekosistem. Kita tengok kat sini. Satu ekosistem tu nak seimbang ke tak seimbang, dia mesti ada beberapa faktor. Okey, so faktor dia air, cahaya, udara dan tanah. So semua spesies kat situ kena dapat benda tu lah. Okey, organisma saling bersandaran antara satu sama lain. Organisma juga mesti ada komponen-komponen bukan hidup. Okey, selain binatang-binatang tadi tu, okey, dia perlukan air, perlu cahaya, perlu udara, perlu tanah. Okey, semua spesies perlukan benda tu. Okey.
Dan dia mesti berada dalam keadaan seimbang lah. Apa maksud keadaan seimbang? Ekosistem dikatakan seimbang jika, okey, tengok kat sini, organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Okey, apa maksud tanpa gangguan luar? Maksudnya kita akan pergi to the next part nanti. So gangguan luar tu macam manusia lah, kita buat kemusnahan, air tak cukup, kita pergi lindung cahaya matahari dia tak dapat, so dia tak seimbang, dia tak harmoni lah. Okey, kalau kita duduk satu taman, ada orang buat kacau, ada orang kebakaran ke, okey, so ada banjir ke, so tak seimbang lah, maksud dia tu dah tak harmoni. Okey, cuba tengok gambar bawah ni. Okey, muka surat 29. Kebanyakan ekosistem semula jadi adalah seimbang jika tiada gangguan luar. Adakah ekosistem buatan manusia seperti akuarium juga seimbang? Okey, siapa kat rumah ada akuarium? So, akuarium awak mesti seimbang. Macam mana nak tahu akuarium awak seimbang tak seimbang? Katalah awak bubuh lumut ke, bubuh batu karang ke dalam akuarium tu, maksud dia, tak ada seorang ambil hak yang lain. So, ikan ni pun boleh hidup, lumut itu pun boleh hidup. Kalau satu dia boleh hidup, satu tak boleh hidup, lama-lama satu tu musnah, so dah tak seimbang lah. Okey, itu maksud seimbang dan harmoni. Okey, kalau cikgu laju nanti awak ulang-ulang tengok Kepentingan, yang ni baca je lah. Kepentingan penyesuaian hidup terhadap alam sekitar. Okey. Kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Kawasan gurun, cuaca panas dan kering. Kawasan tundra, banyak musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Bagaimana hidupan menyesuaikan diri dalam iklim habitat di kawasan tropika dan gurun. Okey, yang ini awak kena buat pembincangan lah. Okey, contohnya kita bagi senang kan. So, kalau dekat gurun, kenapa unta dia dekat gurun je? Kat Kulim tak ada pula unta kan? Ada unta kat Kulim? Tak ada lah. So, dekat gurun ni, unta tu kenapa dia ada bonggol? Kenapa lembu kat Kulim tak ada bonggol? Sebab dia apa? Sebab dia nak perlukan air. So, dia nak adapt, nak hidup dekat gurun. Okey, sama juga kenapa pokok kaktus ni, dia hidup kat gurun je. Kat musim sejuk, tak ada pula pokok kaktus kan? So, yang tu benda-benda kita kena fikir lah. Contohnya kalau tempat musim sejuk ni, kita ada polar bear, bulu dia sangat-sangat tebal. So, dia tak boleh duduk kat tempat panas. Kat tempat panas tak boleh lah. Pakai jaket duduk kat tempat panas kan. Tu time sukannya orang buat gila. Sama jugalah kat tepi-tepi pantai kan. So, kita mesti ada kesesuaian. So, ini untuk aktiviti kita bincang. Okey, awak boleh carilah, boleh google benda ni. Okey, next part. Yang ini kita nak tahu. Yang ini menarik. Yang ini kalau rajin awak tengoklah apa National Geographic selalu, Animal Planet. Okey, awak boleh nampaklah benda-benda ni. Okey, interaksi antara organisma. Interaksi antara organisma terdiri pada perkataan-perkataan ni, term dia simbiosis, mangsa pemangsa dan persaingan. Okey, yang ni mesti awak tahu takrifan dia dan contoh-contoh dia. Okey, dalam exam kita boleh tanya benda-benda macam ni lah. Okey, simbiosis pecah kepada 3 pula. Okey, so kita ada mutualisme. Mutual ni maksud dia saling lah. Hang dapat, aku dapat. Okey, komensalisme. Hang dapat, hang tak dapat, aku dapat. Okey, yang ni dua-dua dapat. Hang dapat, aku pun dapat. Menang-menang. Yang ni menang dengan seri. Aku dapat, hang tak dapat, tak apa. Tapi hang tak kisah. Parasit, aku dapat, hang kalah. Ni jahat deh. Okey, yang ni dua-dua dapat. Yang ni satu dapat, satu tak dapat. Yang ni satu dapat, satu kalah. Okey, so kita bincang satu-satu Okey, simbiosis. So, sedap ayat dia kan. Simbiosis berlaku dua atau lebih organisma. Okey, berlainan spesies hidup bersama-sama, berinteraksi, terdiri daripada, okey, yang tadi juga sebut lah, 3 tadi tu. Okey, kita pergi satu-satu. Mutual. Mutual ni dalam bahasa Melayu dia saling. Saling maksud dia fair lah. Dua-dua dapat. Okey, yang dapat sikit, aku dapat sikit. Okey, so tengok kat sini. Perkataan yang penting kat sini ialah manfaat. Jadi kecil pula dah. Okey, manfaat kepada kedua-dua jenis organisma. So, dua-dua jenis organisma ni mesti dapat manfaat. Okey, contoh kat sini. Tengok ni clownfish. Okey, dengan buran. Buran ni sebenarnya apa tu dia macam orang panggil
Batu karang. Batu karang yang tak mati lagi. Okey. So, clownfish ni, Nemo, melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. So, dekat badan dia ni ada mikroorganisme. So, ikan ni boleh makan kat badan dia dan boleh sembunyi. Okay, at the same time, apa dia buat, ikan badut ni, bila dia makan mikroorganisme tu, maksud dia telah membersihkan buran tu lah, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. So, tolong bersih aku bagi kat makanan. Macam tu. Okey, sama juga kat sini. Ni kita punya tilam kot kat rumah kot. Ni. Kita ada lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Okey, kulat membekalkan air mineral kepada alga. Alga pula berfotosintesis dan memberikan makanan kepada kulat. So kalau tengok, kalau tilam basah sikit je, kita akan naik kulat kan. Kulat tu kalau ada lagi teruk, dia ada alga sekali. So, kenapa dia boleh hidup lama kat tilam tu, semua tu? Sebab ni lah. Kulat bagi air kat dia, bila basah je kulat bagi air kat dia. So alga tu pula dia guna air tu, dia buat makanan bagi kat kulat tu. So dia boleh hidup lama lah. Okey, ini contoh suasana yang selalu saya tengok saya kecil-kecil dulu kat Kulim ada bendap. So burung tiung mendapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang melekat di badan kerbau. Okey, kerbau ni banyak kutu, so sebab tu kita panggil mandi kerbau. So dia tak payah pergi tempat lain, dia duduk atas kerbau lah. Tapi kerbau tu tak marah kat dia, sebab apa? Sebab bila dia makan atas badan kerbau ni, dia makan kutu-kutu tu. So kerbau dia bebas lah daripada penyakit. So aku bagi makanan kat hang, hang tolong bersihkan aku. Okey, itu kita kata mutual. So senang je, perkataan mutual tu maksud dia saling, dua-dua dapat lah. Okey, aku tolong hang, tolong aku. Okey, next kita ada commensalisme. Okey, commensalisme ni interaksi antara yang memberi manfaat kepada satu organisma saja. Okey, satu part je dapat kelebihan, tapi dia tak memudaratkan, tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Okey, so kalau kita tak dapat membantu, jangan menyusahkan, orang kata kan. Macam tu lah cerita dia. So, komersial berbagai organisma yang mendapat keuntungan. Okey, komersialisme, komensal ni yang dapat untung. Yang tak dapat untung tu, tak ada. So, contoh dia ikan garimora melekat pada air. Benda ni pernah tengok tak? Okey, ikan garimora kalau tengok National Geographic, ikan Jaws ni duk berenang, ada pula ikan buah ni duk ikut bawah dia. Macam satu protection pula kan. Ni macam bodyguard dia. Okey, ikan Jaws ni jadi bodyguard dia. So, ikan garimora melekat pada ikan jerung. So, dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Okey, ikan Jaws ni dia pergi makan manusia ke apa ke. Cebisa-cebisa ni jenis tulang sapu. Jadi, ikan Jaws ni dapat apa? Ikan Jaws ni tak dapat apa? Yang dapat yang ni. So, yang ni lah kita bagi commensalisme. Yang ini pun selalu kita tengok pokok-pokok pakis. Kalau kat Kedah panggil apa? Pokok langsiang. Pokok pakis langsiang. Menumpang di celah-celah dahan pokok untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, pokok pakis ni, kalau dia tumbuh kat tanah ya, pokok-pokok lain celah-celah dia semua tinggi. So, dia tak dapat cahaya matahari, tak dapat fotosintesis lah, tak boleh hidup. So, sebab tu kita tengok pokok-pokok pakis ni, tiba-tiba dia ada kat pokok kelapa sawit, dia ada kat pokok getah, dia melekat kat atas tu. Okey, so pokok yang dia melekat tu, tak kisah pun. Bang tak ganggu aku pun. Tapi dia dapat manfaat daripada situ. Okey, itu maksud komensalisme. Okey, dah habis dua. Okey, satu lagi. Parasitisme. Okey, parasit ni paling tak bagus lah. Okey, dia datang daripada perkataan parasit. Okey, parasit means menguntungkan satu organisma sahaja. Okey, satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. Okey, parasit dia untung, perumah dia rugi, mudarat. Ni kita tak mahu. Okey, contoh apa? Contoh banyak benda. Paling senang kutu lah. Okey, kalau kita ada kutu, sekarang ni kutu dah pupus lah kan, macam-macam shampoo mau pakai kan. Okey, so kutu duduk atas kepala kita, kerja dia hisap darah kita. So, dia bagi apa kat kita? Dia bagi kita sakit lah, penyakit. Kan? So yang tu maksud dia tak bagus lah. Hang dah main tumpang aku, hang menyusahkan aku pula kan. Itu maksud parasit. Sama juga cacing pita. Cacing masuk dalam badan kita ni. Dia buat apa? Dia makan lah makanan kita. Lepas tu dia pergi rosak pula perut kita. So itu maksud parasit lah. Okey, so benda-benda ni kita tak mahu. So 3 benda ni tadi, okey, dalam geng simbiosis.
Okay, so make sure awak tahu setiap satu ni. Boleh bagi takrifan dia lah atau boleh bagi contoh dia. Takrifan dia apa dia? Macam ni lah takrifan kita panggil. Ialah organisma yang memudaratkan, merugikan. So boleh bagi contoh. Mungkin dia bagi gambar rajah. Daripada gambar rajah tu awak kena namakan lah ni parasitisme ke, komersialisme ke. Okay. Okay, next part. Mangsa dan pemangsa. Okay, yang ni senang. Mangsa dan pemangsa. Ini hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Mangsa dan pemangsa. So, melibatkan satu organisma yang makan organisma yang lain. Okey, perkataan organisma ni, okey, nampak macam saintifik sangat. Pendekkan cerita binatang lah. Mikroorganisma macam sangat-sangat kecil. Bakteria, COVID apa semua tu kita panggil mikro. Okey, yang ni kita panggil organisma ni maksudnya binatang lah. Okey, yang makan mangsa lain. Mangsa ialah organisma yang dimakan. Pemangsa is pemburu lah, hunter. Okey, mangsa is the mangsa lah yang kena makan. Okey, contoh kat sini apa? Okey, kita ada harimau bintang. So, dia makan apa ni? Makan anak kambing ke apa ke. Okey, so yang kuat dia menang lah. Sama juga ni beruang makan ikan kot, ikan salmon. So, ini pemangsa lah. Yang menang tu pemangsa, yang kalah tu mangsa. Okey, yang ni memang hukum alam lah. Dan kita ada last persaingan. Okey, persaingan ni apa jadi? Persaingan ni berlaku apabila dua pemangsa ni ada dua ekor harimau nak berebut satu makanan. So dia akan bersaing lah. Untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad seperti cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Okey, contoh kat sini kan. Ni lion ni pun nak makan pelenduk ni ke apa? Ni cheetah ni pun nak makan pelenduk ni. So siapa kuat dia menang lah. Okey, orang nak mengorat semua perempuan. Siapa lagi baik, siapa lagi handsome dia menang lah. Itulah mangsa dan pemangsa. Okey, dalam kes ni selalunya kita rujuk kepada binatang lah. Okey, tumbuhan pun ada juga special case sebenarnya. So benda ni benda senang lah. Cikgu rasa tak ada masalah. Okey, next part. Kawalan biologi. Okey, kawalan biologi ni ialah macam mana kita nak kawal jumlah organisma atau populasi atau nak kawal ekosistem kita. Kita ada banyak cara nak kawal. Kita panggil contohnya macam kita ada banyak sangat tikus kan. Kita pergi sembok, kita pergi racun. Semua tu boleh lah. Tapi itu bukan kawalan biologi. Kawalan biologi ni maksudnya kita guna organisma sama organisma. Okey, kawalan biologi ialah satu kaedah yang menggunakan organisma pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak. Okey, patogen ni macam mikroorganisma tadilah cikgu cakap. Okey, contoh-contohnya gambar kat sini. So, kita tak ada nak guna racun, nak guna peluru, nak tembak apa semua. So, binatang apa yang suka makan binatang apa, kita guna binatang tu. Okey, contoh ni. Ni kat Malaysia apa dah? Okey, ladang kelapa sawit kan. Kadang-kadang kita terfikir buat apalah, Tuhan bagi jadi burung hantu ni. Ada kerja, tidur, malam boleh jaga kan. Sebab tu malam dia jaga. So, dia tak mau bagi tikus-tikus ni curi buah kelapa sawit. So, memang tikus ni memang makanan dia. So, itulah fungsi dia. Burung hantu dipelihara untuk ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. So, populasi tikus berkurang lah. So, kita tak payah nak racun tikus apa semua. Nanti terganggu pula kita punya kelapa sawit tu sebab banyak racun. Okey, sama juga kumbang tanduk ni. Kumbang tanduk ni pun banyak juga, merata boleh jumpa. So, macam mana nak selesaikan dia? Kita nak cari susah, kita nak keluar bila ikut suka dia. So, kita ada satu alat ni. Ni buka alat pula lah. Ini mikroorganisme. Ni sebenarnya benda hidup lah ni. Okey, digunakan untuk mengawal serangga perosak, iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. So, kita tabur benda ni, dia hidup. So, benda ni dia suka makan ni. Bila dia makan, dia akan mati. Okey, sama juga kes jentik-jentik. Okey, jentik-jentik ni kalau tengok dekat longkang-longkang, ayat bertakung, setengah dalam kolam besar, so dia ada bela ikan gapi. Kenapa dia bela ikan gapi? So ikan ni akan makan jentik-jentik. So kuranglah nyamuk. So kita tak payah nak spray-spray semua. Itu maksud kawalan biologi. Biologi ni maksud dia benda hidup dengan benda hidup lah. Okey, last sekali. Okey, yang ni pun boleh baca. Ni kadang-kadang kalau balik kampung kita tengok bersepah ada itik dekat ladang. Dekat sawah padi. So, fungsi itik dia apa? So, dia makan siput, makan serangga lah. So, kita punya sawah padi selamat. Okey, kenapa kita nak guna kawalan biologi? Kita kan teknologi dah ada macam-macam kan? Okey, kenapa kita nak guna? Sebab apa? Sebab lebih mesra alam. So, mesra alam means tak tercemar lah.
Okey, lebih mesra alam, lebih murah, tidak menjelaskan kesihatan manusia. So kita tak mahu nak pakai racun-racun serangga apa semua. Okey. Tapi apa kekurangan dia? Dia lambat lah. Kalau kita pakai racun serangga, on the spot boleh mati kan. Dia ambil ni, dia tak tahulah kalau burung hantu tu dah kenyang, dia tak boleh makan. So tikus dah banyak kan. Lepas tu keseimbangan ekosistem mungkin terganggu. Boleh jadi jugalah. Kalau burung hantu tu lapar sangat, semua tikus dia makan, tu tikus tu tak ada, dah tak seimbang lah jadi. Tak ada benda lain pula tikus tu nak makan kan. So semua benda ada pro and cons. So make sure you know how to differentiate lah. Okay, kena faham lah yang mana kita bagus, yang mana tak bagus. Okay, next part. Faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Okey, yang ni cikgu tak payah nak terang panjang-panjang. Sebenarnya semua baca, semua boleh faham. Kita tengok apa jadi kat dunia kita sekarang bila dah ada COVID ni kan. Okey, faktor yang mempengaruhi saiz populasi. So, banyak orang mati. Berjuta-juta lah orang mati kan. Dekat Malaysia saya pun dah beratus-ratus. So, maksud dia salah satu dia adalah serangan penyakit. So, bila dah ada serangan penyakit, okey, so populasi akan berkurang lah. Okey. Yang kedua, kehadiran pemangsa. Okey, kalau pemangsa sangat banyak, okey, contohnya ni kan, kambing dengan harimau. So, harimau tu dah banyak, habislah kambing tu. So, populasi pun akan berkurang. Okey, yang kedua, sumber makanan. Okey, bila tempat tu dah tak ada sumber makanan, contohnya, kita dah kekurangan, pokok dah tak nak tumbuh, padi dah tak banyak, so itik pun tak mau pergi kat situ. Okey, burung-burung pun tak mau pergi kat situ. So, lama-lama dia pun mati lah. Dan kita ada juga kemungkinan menjadi perubahan cuaca. So, perubahan cuaca ni boleh jadi disebabkan kebakaran ke, sebabkan kemarau. So, bila air dah kering, apa semua, populasi dah berkurang lah. Dah boleh mati kat situ. Okey. Yang ini tak ada masalah. Ini baca je. Okey. Mungkin ada faktor-faktor selain daripada tu lah. So, boleh cari juga. Okey, rasanya kita dah nak habis. Okey, the last part. Perubahan dalam ekosistem. Okey, ni tadilah juga. Okey. Selain daripada faktor-faktor tadi, ekosistem ni boleh berubah disebabkan faktor bumi itu sendirilah ataupun perangai dan sifat. Okey, contohnya kat sini, bila tiba-tiba musim kemarau, kekurangan bekalan air, so apa jadi? Ini contoh dekat sawah padi lah. Padi dia perlukan air. So, air tak ada, padi pun tak ada. So, kena kemarau berpanjangan, maksud dia, populasi kat yang mana binatang-binatang yang duduk yang memerlukan padi tu, yang jadikan sawah padi tu sebagai ekosistem populasi dia, so dia akan terganggu. Okey, contoh macam tadi, itik tadi. Dia tak boleh berenang dah, tak boleh makan siput dah sebab siput tak ada kat situ. Kenapa siput tak ada? Sebab kering, dia tak boleh nak hidup. Dia suka hidup tempat lembap, dia suka makan padi. So, bila padi pun tak boleh tumbuh, dia pun tak boleh hidup. So, kita punya rantaian tu, siratan tu, akan terjejas. So, setiap satu bergantung kepada satu yang lain. Okey, so padi berkurang, habis berkurang. Okey, ada satu lagi yang ni. Yang ni kalau boleh tengok ni memang best. Migrasi. Migrasi ni jangan fikir imigran pula kan, pendatang asing. Lebih kurang lah. Okey, migrasi ni ekosistem boleh berubah disebabkan migrasi haiwan. Ada jenis haiwan, dia sekali-sekala je dia ada kat situ. Okey, contohnya ni kat Kuala Gula Perak ni, dekat je. Kuala Gula Perak ni lepas balik Buntang sikit. Okey, dia ada burung ni. Burung ni dia bukan daripada Malaysia. Okey, tapi setiap tahun, okey, antara September, April macam tu, dia akan datang bawa geng beribu-ribu main Malaysia, main melawat. Lautan sambil belajar. Okey, bila dia main melawat tu, apa dia buat? Takkan dia main saja kan? Bila dia main, mesti dia makan lah. Serangga, belalang, cengkerik, laba-laba kat situ. So, dah habis mesin sebab masa tu tempat dia musim sejuk. So, dia akan main tempat kita. So, dah habis musim tu, dia akan balik. Pergi tempat dia balik. Dia main ni beribu-ribu. Awak boleh tengok lah. Tengok TV, Google sikit. Okey, dia ada GPS dia. Dia tahu nak main mana. Tiap-tiap tahun dia main tempat tu je. So, bila sekali dia main, dia sabur makan habis semua. So, menyebabkan berkurangan lah. Okey, last sekali, saiz populasi. So, saiz populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan perubahan satu populasi yang lain. Sebagai contoh, kehadiran serangga perosak, kumbang, beluncas mengakibatkan populasi dan tumbuhan menurun. Okey, saiz populasi ni. Okey, kalau baca kat sini. Okey.
Saiz populasi boleh menurun atau meningkat. Okey, macam mana dia boleh menurun? Sebagai contoh, bila banyak serangga perosak seperti kumbang, peluncas, populasi tumbuhan tu menurun. Populasi tumbuhan tu menurun. Populasi apa pula boleh bertambah? Bila benda ni dia makan banyak, so beluncas dan ulat-ulat ni pula bertambah populasi dia. Macam itulah contoh dia. Okey, so yang ni semua faktor-faktor ni. Selain pada tu, awak boleh fikir sendiri. Kita ada kerja nak buat, tapi untuk bab 2 ni, cikgu awak sebelum ni dah buat. So, saya akan bagi kerja sekolah start dengan bab 3 lah. Okey, yang kat sini, kita tengok selain tu kita ada faktor manusia lah. Okey, awak boleh senarai sendirilah. Manusia ni, kita kata faktor luar lah. Ada tak sumbangan kita? Okey, kita sendirilah. Contohnya kalau kita buat apa? Kita buat pembalakan. So, kita buat pembalakan, apa yang kita musnahkan lah. Berapa banyak populasi yang kita musnahkan. Binatang dah tak ada tempat, ekosistem dah tak musnah. So, satu binatang tak ada tempat, binatang lain bakal efek juga. Makanan dah kurang. Selain itu, kita buat apa? Kita duduk tebang-tebang, kita nak buat perumahan kan. Kita nak buat taman baru. So, kita terpaksa tebang kelapa sawit. So, kat kelapa sawit tu, apa dia jadi? Okey, so semua populasi spesies yang hidup sebelum ni dekat ladang kelapa sawit dah kena cari tempat lain. So, kita dah musnahkan dia lah. Okey, apa kita nak buat untuk overcome balik benda tu? Okey, untuk tak nak ganggu mereka. Kita nak juga buat perumahan, pembalakan, tapi kita kena sediakan tempat lain lah. So, kita kena sediakan pusat rehab, kita buat zoo banyak-banyak ke, kita buat pusat jagaan ke, kita ganti balik pokok-pokok yang kita tebang tu. Okey, so itu antara faktor-faktor yang awak kena fikir lah. Okey, so saya rasa bab 3 dah settle, bab 2 dah settle. So, untuk next class, saya akan buat untuk bab 3. So, awak baca je semuanya dulu. Okey, terima kasih.